juga dengan usrah ini. Disebut dengan usrah, di sana terdapat 3 rukun untuk menjayakan atau memastikan kepada kejayaan sesebuah usrah itu. Saudara, ikhwah, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka rukun yang pertama di dalam usrah ini maka disebut kepada kita dengan ta'aruf. Apa makna ta'aruf? Maka yang dinamakan dengan ta'aruf ini yaitu kita berkenalan. Apabila kita berada di dalam usrah, dalam suatu keluarga, maka yang pertama yang mesti kita lakukan ialah ta'aruf. Kita mesti berkenalan di antara kita untuk memastikan daripada perkenalan itu akan lahirnya perasaan kasih sayang, mahabbah fillah, berkasih sayang di atas dasar kerana Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rukun yang pertama ini kita mesti memahami dan menghayati ukhuwah, persaudaraan yang dibina dan diikat di atas kalimah la ilaha illallah dengan tujuan dan matlamat yang satu, yaitu untuk menuntut keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana telah disebutkan kepada kita oleh Allah di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apabila kita berada di dalam usrah, maka kita berkenalan, kita mengenali saudara-saudara kita yang berada di dalam satu usrah dengan kita, maka di sana akan melahirkan bibit-bibit kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebut oleh kita hari ini, jika tidak kenal maka tidak akan lahir perasaan cinta, tidak kenal maka tidak akan lahir perasaan sayang. Maka rukun yang pertama di dalam usrah ini maka ta'aruf. Kita mesti berkenalan, kita mesti kenal saudara, sahabat-sahabat kita yang berada di dalam usrah ini sebelum kita terus kepada yang lain selepas daripada itu. Yang pertama yang mesti kita faham bahawa mesti kita mengenali saudara kita. Apabila kita mengenalinya, kita akan ketahui apa yang ada kepadanya, kelebihannya, kekurangannya dan sebagainya. Itu rukun yang pertama. Dan rukun yang keduanya, saudara, disebutkan kepada kita untuk menjayakan usrah ini, maka di sana perlu adanya yang disebut kepada kita sebagai at-tafahum, dengan makna bersefahaman. Daripada yang langkah yang pertama, rukun yang pertama tadi, kita berkenalan. Setelah mana kita kenal sahabat dan saudara kita, maka di sana akan lahirnya at-tafahum, atau disebut dengan bersefahaman. Maka daripada perkenalan tadilah, perkenalan yang cukup mendalam, maka perlu di sana adanya bersefahaman. Bersefahaman ini ialah rukun yang kedua di dalam usrah, yang menuntut kita terutamanya berpegang dengan kebenaran yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apabila kita berada dalam suatu usrah, kita berada dalam suatu perjuangan yang matlamatnya sama, panduan dan rujukannya juga sama. Kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai rujukan dan panduan, sebagai pegangan kepada kita. Maka di sana tidak akan timbul perbalahan, perpecahan, penyelewengan dan sebagainya. Maka dalam menjayakan rukun yang kedua ini, yang disebut sebagai at-tafahum, pertamanya kita kena memastikan diri kita
benar-benar berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memastikan bahawa diri kita benar-benar mengikuti apa yang dikehendak oleh Allah dan menepati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada itu, setelah kita memastikan diri kita benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah, maka dituruti dalam at-tafahum ini, kita menasihati, kita meneguri sahabat dan saudara yang berada di dalam usrah ataupun berada dalam keluarga kita dalam perjuangan ini, jika di sana adanya kesalahan, kemungkaran, kesilapan dan kelalaian yang dilakukan oleh mereka. Ini yang perlu lahir daripada rukun yang kedua yang disebut sebagai at-tafahum. Dan sahabat dan saudara yang ditegur, janganlah mengambil hati, ia mestilah menjadikan dirinya sebagai seorang yang bersedia untuk ditegur. Kerana dalam usrah, dalam medan pembinaan, medan tarbiyah ini, kita kena berlapang dada. Karena awal tadi disebut sebagai usrah ini merupakan medan pembinaan, medan pembentukan. Kita kembali kepada sirah Rasul. Para sahabat yang datang ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, mereka melangkah masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Mereka mendengar, mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka keluar daripada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, mereka bukan lagi seperti mana orang yang melangkah masuk tadi. Mereka tidak. Mereka mencairkan segala fikrah mereka. Mereka mencairkan segala kefahaman yang ada kepada mereka sebelum daripada mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan apabila mereka keluar daripada rumah Al-Arqam, mereka berpegang teguh dengan apa yang diajarkan, apa yang telah diterima daripada Nabi SAW, untuk mereka itu menjadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita yang berada di dalam usrah, dalam perjuangan Islam ini. Kita nak memastikan bahawa diri kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berada di dalam medan pembentukan, medan pembinaan ini, maka kita perlu berlapang dada untuk memastikan bahawa kesalahan yang kita lakukan, jika ada di sana sahabat yang menegur, maka kita patut rasa bersyukur bahawa masih ada lagi sahabat yang menyayangi kita, yang mahu bersama-sama berjalan bersama di atas dunia, dan untuk memastikan bahawa kebersamaan itu sampai kepada hari akhirat dan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang penting untuk menjayakan pembinaan di dalam majlis usrah ini, maka rukun yang ketiganya disebut kepada kita sebagai at-takaful. Apa makna takaful ini? Maka ia disebut sebagai berseimbangan. Apabila sudah kita kenal, kita sudah faham, maka di sana mesti ada keseimbangan ataupun tolong-menolong, bantu-membantu. Apabila kita kenal, kita faham sahabat kita, ada di sana pada dirinya kelemahan, pada kita terdapat kelebihan. Umpama disebut tadi, elemen untuk membina sebuah bangunan, umpama batu bata dijadikan sebagai contoh. Untuk bina sebuah bangunan ini, bukan semua tempat mampu diisi oleh batu bata yang sempurna, seketul batu bata yang sempurna. Tetapi di sana perlu ada batu bata yang patah. Jika tidak ada yang patah, mesti dipatahkan untuk mengisi ruang yang tidak boleh dimuatkan oleh batu bata yang sempurna. Jangan kita katakan bahawa batu bata yang patah, batu bata yang tidak sempurna ini bahawa tidak ada guna, tidak ada manfaatnya. Bahkan di sana ada tempat yang tidak boleh diisi
oleh batu-bata yang sempurna, ia mesti diisi oleh batu-bata yang patah. Jadi disebut tadi ada tempat yang tidak boleh diisi oleh simen, pasir. Di sana perlu ada besi. Maka di sana perlu ada membantu untuk menjayakan pembinaan ini. Bila kita berada dalam usrah, kita mengenali sahabat, saudara kita, bagaimana hal keadaan dirinya. Mungkin dia seorang yang tidak boleh kita berlawak lebih kurang dengannya. Kalau berlawak dengan dia, mungkin dia tidak tahan. Orang berlawak dengan dia cepat marah. Maka bila kita kenal dia, maka perkara yang perlu kita bantu dia ialah jangan menyebabkan dia marah. Jangan melakukan perkara-perkara yang dia tidak boleh tahan dengannya. Ini salah satu merupakan at-takaful. Kita bantu dia dalam hal yang dia lemah. Begitulah dalam yang selebihnya, seperti mana yang telah disebutkan bahawa takaful ini akan lahir yang merupakan tunjang iman dan intisari ukhuwah sejati. Kalau kita berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita berjalan melaksanakan urusan dan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan dan pertolongan. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bersama dalam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang kaya, punya harta, wang ringgit dan sebagainya. Mereka menggunakan kelebihan yang mereka ada untuk membantu perjuangan Rasulullah. Ada pula di sana sahabat yang miskin, tidak punya banyak harta, tetapi mereka punya tenaga. Mereka gunakan, mereka sumbangkan tenaga yang ada kepada mereka untuk mereka bersama dengan Rasulullah berjihad pada jalan